Demikian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ataina Dawuda zabura. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang menjadi imannya kita terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang disebutkan di sini. Kita beriman dengan kitab yang diturunkan kepada nabi tersebut, bukan Taurat dan Injil yang ada di zaman kita sekarang. Yang keempat, Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu Al-Quran, kitab Al-Quran, tanzila. Tanzila dalam bahasa Arab maksudnya diturunkan sedikit demi sedikit. Jadi istimewanya penurunan Al-Quran berbanding dengan penurunan kitab-kitab suci yang lain, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, sedikit demi sedikit. Adapun kitab Taurat, Injil dan juga Zabur diturunkan sekaligus. Tapi Quran diturunkan selama 23 tahun, sedikit demi sedikit, mengikut perjalanan hidup dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini bahagian daripada keistimewaan yang Allah Ta'ala jadikan di dalam penurunan Al-Quran. Bila mana Quran diturunkan sedikit demi sedikit, memudahkan para sahabat untuk menghafal Quran. Quran diturunkan sedikit demi sedikit, menyebabkan syariat pun diturunkan sedikit demi sedikit. Cuba kita bayangkan kalau Quran di zaman Nabi turun sekaligus 30 juzuk. Jadi sekaligus Quran turun 30 juzuk, sekaligus turun semua syariat Allah Ta'ala, jadi tak mampu dipikul. Tak mampu dipikul oleh umat. Jadi ini hikmah di dalam penurunan Al-Quran secara peringkat demi peringkat, maka menunjukkan syariat Allah Ta'ala mewajibkan satu-satu syariat pun turun berperingkat-peringkat. Syariat solat dulu, kemudian lepas beberapa tahun syariat puasa pula, lepas tu datangnya syariat zakat pula, lepas tu syariat haji pula, lepas tu hukum hakam qisasnya, lepas tu itu, lepas tu ini. Sedikit demi sedikit, maka akan menyebab, inilah rahasia kenapa Quran menjadi kitab yang dipegang dan diamalkan sampai ke akhir zaman, kerana apa yang terkandung di dalam Al-Quran adalah telah dipraktikkan selama 23 tahun di dalam sepanjang tempoh dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nama-nama Quran ini ada banyak. Disebutkan Al-Quran, disebutkan juga dengan Al-Kitab, dzalikal kitabu la raiba fih. Disebutkan juga dengan Az-Zikra, inna nahnu nazzalna dzikra. Disebutkan juga dengan Al-Furqan. Disebutkan juga dengan beberapa nama-nama yang lain. Dan Al-Quran bilangan juzuknya ada 30, bilangan surahnya ada 114, bilangan ayatnya ada lebih kurang 6,616 mengikut sebahagian dan 6,666 mengikut sebahagian yang lain. Kenapa pula boleh berbeza bilangan ayat ini? Kerana ada sebahagian daripada kalau kita belajar dalam ulumul Quran, ada sebahagian daripada kiraat-kiraat yang menggabungkan beberapa ayat. Dia bukan ada tambahan dan juga tolak dalam ayat, bukan ada pengurangan atau penambahan, tidak. Hanya saja ada sebahagian menggabungkan satu ayat dengan satu ayat lain menjadi satu ayat. Itu sebab bilangan numbering, berapa jumlah ayatul Quran itu ada beza menurut para ahlul Quran. Tapi yang masyhur 6,616 atau 6,666. Jadi inilah Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai kepada kita tanpa ada orang yang boleh mengubah isi kandungan teks Al-Quran. Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menjamin Quran akan kekal sampai hari kiamat, tidak ada orang boleh membuat pengubah suaian. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaga Al-Quran tadi. Al-Quran dijaga macam mana tuan-tuan? Al-Quran dijaga di dalam hati orang-orang yang menghafal Quran. Sebab tu
besarnya fadilat orang yang menghafal Quran. Kerana ini bahagian daripada bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Quran tadi. Al-Quran dijaga juga dengan tulisan, tapi tulisan boleh salah. Mushaf tu yang ditulis kadang-kadang boleh salah juga. Sebab tu Al-Quran yang dijaga ini, yang dimaksudkan adalah dijaga dalam hati umat Islam yang menghafal Quran. Dan tidak akan berlaku kiamat sehingga mana adanya berbagi orang-orang yang menghafal walaupun satu perkataan daripada ayatul Quran. Selagi mana ada orang-orang yang menghafal ayatul Quran, maka selagi itu tidak akan berlaku kiamat. Jadi adanya orang-orang yang menghafal Quran adalah satu nikmat sebenarnya. Jadi kita jangan memperlekeh orang-orang yang hafal Quran. Kita jangan memperlekeh madrasah-madrasah tahfiz. Kadang-kadang orang memperlekeh madrasah-madrasah tahfiz ni. Nampak saja madrasah-madrasah tahfiz datang, ni nak minta duit lah ni. Jangan macam tu tuan-tuan. Kalau tak ada mereka ni, kiamat dunia ni. Kalau tak ada orang yang hafal Quran, kiamat dunia ni. Jadi Allah Ta'ala jaga daripada tak berlaku kiamat dunia sehingga mana ada orang-orang yang menghafal Quran. Sebab tu Nabi kita sebutkan dalam hadis, kata Nabi, di akhir zaman nanti akan berlaku satu keadaan di mana orang akan beramai-ramai solat berjamaah dan imam yang menjadi imam pada solat tersebut di salah sebuah masjid, dia terlupa membaca Al-Fatihah. Ni Nabi nak bagi tahu bagaimana Quran diangkat di akhir zaman. Dia terlupa baca Al-Fatihah. Lalu dia berdiri macam tu, tak dapat baca Fatihah. Tak dapat nak baca Fatihah sebab terlupa. Maka imam pun, kata Nabi, imam pun diam, tunggu kalau ada makmum di belakang yang nak ingatkan. Tapi sayangnya makmum yang ramai-ramai solat belakang pun tak ingat Al-Fatihah. Maka si imam tadi terpaksa batalkan solat. Ya, kalau solat tak baca Fatihah, batallah solat. Mana boleh teruskan solat? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Dalam sebut dalam hadis yang sahih, tidak ada solat bagi orang yang tak baca Al-Fatihah. Jadi imam tadi terpaksa keluar daripada solat, terpaksa nak pergi buka mushaf tengok untuk ulang balik bacaan Al-Fatihah. Tapi sayangnya waktu itu bila mana dibuka mushaf, tidak ada lagi tulisan-tulisan Al-Quran di dalam mushaf, hanya tinggal lembaran-lembaran yang kosong. Maka kata Nabi SAW, maka kepada kaum-kaum seperti inilah yang akan berlaku hari kiamat. Jadi mudah-mudahan kita tak termasuk daripada golongan macam tu. Allah Ta'ala akan angkat ayatul Quran dengan mematikan banyak orang-orang yang hafal Quran. Allah Ta'ala akan angkat ayatul Quran dengan kurangnya minat orang untuk hafal Quran. Allah Ta'ala akan angkat ayatul Quran dengan hilangnya rasa keagungan Al-Quran di dalam hati ibu bapa sehingga dia tidak merasakan beruntungnya kalau anak-anaknya hafal Quran. Dia tidak ada sedemikian. Saya terkesan sangat dengan bulan lepas dengan Maulana Al-Helmi, Wan Helmi Hafizahullah. Jadi kata beliau, katanya kepada saya, Ustaz, dulu waktu saya pergi pun madrasah tahfiz, jadi orang-orang kampung tanya dekat ayah saya, nanti anak kalau masuk sekolah tahfiz dah besar nanti nak makan apa? Kata Maulana kepada saya, betul Ustaz, sampai hari ni saya pergi mana-mana pun orang tanya pula dengan saya, Ustaz nak makan apa? Maksudnya apa? Betul lah, dulu orang kampung tanya dekat mak bapak dia, ni hantar anak pergi madrasah tahfiz ni, anak nak makan apa ni besar nanti? Tapi sekarang ni orang pula tanya kat saya, Ustaz nak makan apa? Hari-hari orang tanya Ustaz. Maksudnya bagi tahu bagaimana pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang menjaga kalamullah. Dan orang yang hafal Quran, hatinya dipelihara oleh Allah, akalnya dipelihara oleh Allah Taala. Sebab tu orang yang hafal Quran ni dia tak akan nyanyuk. Orang yang hafal Quran dan banyak ayatul Quran yang dia hafal, akalnya akan sentiasa dipelihara oleh Allah. Sebab tu kalau kita tengok orang Arab, kurang orang yang nyanyuk. Orang kita je banyak nyanyuk. Dah lah nyanyuk, mati jadi pontianak pula tu. Orang kita. Sebab orang Arab dia tak ada takut-takut hantu semua ni. Yang hantu semua ni orang kita. Jadi waktu kami di Mesir tu, kalau kawan-kawan orang Arab Mesir tu kalau cerita tentang cerita-cerita hantu, dia duk gelakkan kita. Ya, apalah kamu ni orang Melayu ni, banyak betul cerita hantu katanya. Mungkin mati jadi hantu banyak kot. Jadi orang-orang Arab ni dia Masya Allah Tabarakallah, walaupun dari satu sudut ada dia punya kekurangan yang lain, dia punya perangai yang lain,
Tapi dari satu sudut yang lain, banyak daripada mereka yang hafal Quran. So mereka ni kalau tua-tua pun, otak mereka, akal mereka tu masih lagi dipelihara oleh Allah Ta'ala, tak jadi nyanyuk. Orang yang hafal Quran, hatinya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahagian daripada keistimewaan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.